أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Maksudnya pengawal dan penjaganya, yakni penjaga neraka itu adalah 19 malaikat. Dan ketahuilah bahawa hikmat kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu malaikat dari kalangan malaikat, ialah kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami. Dan hikmat kami tidak menyebutkan bilangan mereka malaikat dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir itu, ialah supaya orang-orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasara boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu, dan supaya orang-orang munafik yang ada penyakit syak ragu-ragu dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, apalah yang Allah maksudkan dengan menyebut bilangan ganjil ini? Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu malaikat dialah sahaja. Dan ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Ayat yang kita baca ini masih lagi menerangkan sifat neraka Saqar, tempat pemimpin-pemimpin Quraisy yang menentang Nabi SAW dan pemimpin-pemimpin yang ada sehingga hari ini yang menentang Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka dimasukkan di dalam neraka. Dan Allah mengatakan alaiha 19. Di dalam neraka itu ada 19 malaikat. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan ulama. Adakah 19 itu 19 ni saja malaikat yang jaga neraka di samping Malik yang menjadi ketuanya, ataupun mereka adalah merupakan 19 pemimpin-pemimpin malaikat? Imam Al-Qurtubi menyatakan pendapat yang lebih sahih, 19 ini adalah pemimpin-pemimpin malaikat. Di bawahnya malaikat-malaikat yang ramai, kerana tentera Allah kita tak tahu bilangan jumlahnya. Setelah ulama mengatakan 19 itu ialah 19 malaikat yang jaga neraka, Allah Ta'ala pilih mereka adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, makhluk yang paling gagah perkasa. Walaupun jumlahnya 19,
Mereka boleh angkat berjuta-juta manusia untuk dimasukkan dalam neraka. Kekuatan yang diberi kepada mereka, gagah perkasa yang ada pada mereka, dan taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada rasa kesian langsung terhadap ahli-ahli neraka ni. Imam Qurtubi mengatakan 19 ni adalah pemimpin-pemimpin. 19 pemimpin, ketua-ketua di samping Malik yang menjadi ketua paling besar. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan tidaklah kami jadikan untuk ahli-ahli neraka yang menguruskan urusan mereka di dalam neraka itu para malaikat. Tuhan tugaskan malaikat bertugas di dalam neraka untuk menjaga neraka dan menguruskan mereka yang disaksa di dalam neraka itu mengikut kesalahan masing-masing. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka 19 itu mereka menjadi satu ujian kepada manusia. Mu nak percaya kita, mu tak percaya. Ujian mereka. Ini firman Allah yang diwahyikan kepada Nabi yang benar. Firman Allah yang benar diwahyikan kepada Nabi yang benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Tuhan kata 19 lah. Oleh kerana itulah ada ulama mengatakan 19 yang jaga neraka. 19 ni saja. Ada ulama mengatakan 19 ni ketua-ketua. Di bawahnya beribu-ribu malaikat. Tuhan jadikan jumlah 19 ini untuk menguji keimanan kita. Kamu percaya ke tidak? Liyastayqinal ladina utul kitab. Supaya meyakinkan golongan ahli kitab. Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana jumlah 19 ini disebut di dalam Taurat, disebut di dalam Injil. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Disebut dalam Quran 19. Angka yang sama. Supaya golongan ahli kitab meyakini Muhammad SAW adalah Rasul yang dilantik oleh Allah. Dan Quran juga adalah kitab Allah. Menyebut angka yang sama 19 malaikat yang jaga neraka. Di samping hukum hudud, hukum qisas. Ada dalam Quran, ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Hukum hudud. Orang duduk petika hari ni tu ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Injil diwajibkan mengikut apa yang ada dalam Taurat. Tak boleh dipisahkan. Di dalamnya ada hukum qisas dan hukum hudud. Kalau kamu tolak juga hukum ni, macam tolak malaikat ni lah juga. Jaga neraka lah kamu. Tuhan sebut dalam Quran 19 malaikat yang jaga neraka. Tuhan sebut dalam Taurat dan Injil 19 malaikat juga. Liyastayqinal ladina utul kitab. Supaya golongan ahli kitab yakin. Wa yazdadal ladina amanu imana. Dan supaya orang-orang yang beriman menjadi bertambah iman mereka. Di antara ahli kitab itu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Seorang pendeta dan ulama Yahudi yang terkenal di Madinah, yang disanjung oleh orang-orang Yahudi, ditugaskan oleh orang-orang Yahudi Madinah supaya berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abdullah bin Salam berjumpa dengan Nabi SAW, lalu melihat tanda-tanda Rasul yang ada pada wajahnya, yang dibaca dalam Taurat, yang dibaca oleh Nabi-Nabi zaman dahulu, ulama-ulama Bani Israel yang saleh. Setelah disoal, Nabi jawab soalan-soalan, menandakan Nabi al-Rasulullah. Dan Abdullah bin Salam masuk Islam.
Di antara yang yakin dengan apa yang disebut oleh Allah ya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nabi kata kalau nak tengok ahli syurga, tengok Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam termasuk dalam kalangan sahabat yang menjadi ahli syurga, yang disebut oleh Nabi SAW. Dia cerita Nabi, wahai Rasulullah, sebelum saya masuk Islam, saya bermimpi bertemu dengan satu tiang. Di atas tiang tu ada simpulan tali. Lalu orang suruh saya naik di atas tiang tu. Saya pun naik dengan susah. Orang kata naik lagi. Saya naik sehingga saya pegang. Orang tu suruh saya pegang simpul. Saya pegang simpul dan terkejut selalu. Nabi kata tiang itu ialah agama Islam. Simpulan tali itu ialah ikatan yang kuat akidah Islam yang kamu pegang. Mu mati dengan Islam yang Abdullah bin Salam. Mu jadi ahli syurga. Disebut oleh Nabi. Dan dia kata ulama termasuk di kalangan liyastayqinal ladzina utul kitab. Supaya mereka yang mempunyai kitab itu yakin. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang yang telah beriman bertambah imannya. Bertambah iman lagi. Abdullah bin Salam setelah sudah masuk Islam, tengok dalam Quran, tengok dalam Taurah, dalam Injil, serupa, menjadikan imannya bertambah. Wala yartabal ladzina utul kitab, dan orang-orang yang ada kitab, yang dikurniakan kitab Yahudi dan Kristian, yang ikhlas, tidak ragu lagi. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman menjadi bertambah yakin. Mereka ialah di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang telah beriman. Mereka percaya dengan benarnya 19 malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Sebagaimana disebut di dalam ayat ini, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan supaya berkatalah oleh orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka, iaitu orang-orang munafik yang ada di Madinah. Masih di Mekah tak ada orang munafik. Bila Nabi pergi Madinah ada orang munafik. Masa di Mekah, masa Islam ditekan dengan kuat, tak ada orang munafik lagi, sama ada Islam ataupun kafir. Bila pergi ke Madinah, sudah ada negara Islam sudah menang, ada orang munafik. Orang munafik ni ialah orang yang pura-pura Islam. Tengok Islam menang ke kalah. Nampak Islam menang, dia pun Islam. Islam kalah, dia pun kafir. Ini dia. Dengan sebab itulah Tuhan jadikan kalah dan menang di dalam perjuangan Islam, untuk menapih orang-orang munafik yang ada dalam kalangan orang-orang Islam ini. Pasal lama sangat, 40 tahun, tujuannya nak tapih di antara beriman, orang munafik dan kafir yang sungguh. Allah Ta'ala nak tapih. Di mana orang-orang munafik yang hatinya ragu-ragu, bertanya dalam hati dia, betul sungguh ke 19 ahli malaikat ni? Dia tanya dalam hati dia, Tuhan tahu. Tuhan kata dalam Quran, malaikat yang jaga neraka 19, ya sungguh ke? Dia tanya. Tuhan tahu. Wal kafirun, dan orang kafir. Orang kafir pun bercakap dengan terang, berani. Madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang Tuhan nak dengan sebut 19 ni, kata mereka. Kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Begitulah Allah Ta'ala nak jadikan sesat sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala nak jadikan dapat petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Di antaranya Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya, bila dengar ada 19 malaikat, ada kalangan pemimpin Quraisy yang bercakap besar, jadi apa 19 pandang aku sigung je, dia kata. Oh, sedap dia jawab.
Tuhan dedahkan. Padang aku sigung je dia kata. Habis. Padang aku seorang je lawan sebelah belah ni. Mereka mempersenda-sendakan. Lalu mereka bergelak ketawa sesama mereka. Allah Ta'ala dedahkan. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidaklah mengetahui bala tentera Tuhanmu malaikat dia saja. Berapa banyak bala tentera Tuhan? Tuhan yang tahu berapa banyak. Bala tentera malaikat, bala tentera manusia, bala tentera jin, bala tentera di kalangan binatang-binatang. Binatang yang besar dan binatang yang halus. Tuhan binasakan tentera gajah yang nak serang Mekah dengan burung yang kecil saja. Tuhan binasakan Namrud dan kerajaannya dengan nyamuk saja. Tuhan boleh buat. Itu semua bala tentera Tuhan mereka. Kuman-kuman bala tentera Tuhan juga. Tuhan nak kalahkan musuh-musuh dia dengan kuman saja. Yang manusia tak nampak. Tak terhingga banyaknya bala tentera Allah Ta'ala. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Dan tidak ada ia Al-Quran itu, dalil-dalil yang sebut dalam Quran itu, malaikat peringatan kepada manusia. Tuhan sebut dalam Quran ni tujuannya nak mengingatkan manusia supaya mereka beriman, mengerjakan amal yang saleh. Jangan lawan Tuhan, jangan lawan Nabi dan Rasul. Ikutlah Islam ini, jangan lawan Islam. Kalau nak lawan Islam, tak tahan kamu. Walaupun kamu adalah kuasa besar dunia, raja-raja yang besar, pemimpin yang besar, bala tentera yang banyak, semua tak erak nak lawan Tuhan. Kerana tentera Tuhan terlalu banyak. Terlalu banyak tentera malaikat, tentera manusia, tentera jin, tentera binatang yang dapat dilihat, yang tak dapat dilihat. Semuanya tentera Allah yang Allah Ta'ala boleh kerah bila-bila masa saja. Dan pasal apa Allah Ta'ala jadi lambatkan sangat Islam ni menang? Pasal apa? Kerana dunia adalah tempat ujian. Dunia tempat cobaan. Allah Ta'ala nak jadikan manusia-manusia ni beriman yang diuji, martabat dia tinggi pada hari kiamat kelak dengan balasan syurga. Berbeza dengan malaikat yang tidak diuji, dengan binatang yang tidak diuji. Tujuannya Allah Ta'ala nak beri pahala banyak. Dengan sebab itulah Tuhan tak jadikan kerja Islam ini kun payakun. Hari ini kita buat, esok terus Islam naik selalu. Tidak. Tuhan jadikan memakan masa yang banyak, masa yang lama, tenaga yang banyak, harta benda yang banyak, jiwa yang banyak. Tuhan nak tapihkan di antara alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa fi qulubihim maradun, orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hati dia, dan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Tuhan nak tapih. Tuhan nak tapih. Di sinilah Tuhan jadikan perjuangan Islam ni makan masa. Pasal apa tak ada kena doa dah. Tak ada kena doa dah. Tuhan nak jadikan doa ni diberi pahala dan martabat. Akan tiba masanya Tuhan beri menang. Bila menang itu beri pahala pada kita. Kalau menang boleh bala juga, menang buat apa? Maka Tuhan jadikan menang yang dapat pahala. Kalau menang yang dapat bala, Tuhan tangguh dulu. Maka kita terima apa keputusan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.